Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Didi Channel. Saudara-saudari sekalian, seperti yang dijanjikan pada siri pertama sebelum ini, kali ini Didi Team akan mencoretkan kisah kedua, kisah Wira yang tersembunyi. Ini kisah insan yang biasa-biasa tetapi telah melakukan perkara yang luar biasa. Kami terkedu dan amat kagum dengan daya juang watak-watak kecil yang tak dikenali ini. Dia telah memegang tanggungjawab yang berat dan ada ketikanya terlalu berat yang seakan-akan tidak mampu ditanggungnya. Dan sewaktu diminta menulis nama keluarga dalam borang maklumat di sekolahnya, Amar, murid tingkatan 2 yang baru berusia 13 tahun, memberitahu gurunya, "Sayalah ketua keluarga." Ikuti kisah dia, kisah mereka, kisah Wira yang tersembunyi. Moga ianya boleh memberi manfaat kepada kita juga. Mohon anda untuk like, komen, share dan subscribe. Sokongan yang anda berikan amatlah kami hargai. OKU kumpulan kedua ini amatlah bertuah. Mereka mempunyai insan yang sanggup mengharung halangan yang terbentang di hadapan mereka. Kisah pertama, Rohaya. OKU dari Seremban kami kunjungi pada 22 Ogos 2018 setelah dihubungi oleh Amarul atau lebih dikenali sebagai Amar. Siapa Amar? Dia adalah anak bongsu Puan Rohaya. Amar berusia 16 tahun, murid tingkatan 4 SMK Senawang. Tetapi kisahnya bermula sewaktu Amar di tingkatan 2 apabila ibunya mengalami penyakit saraf, kemudian diserang stroke dan kemudian kakinya pula terpaksa dipotong. Hanya Amar yang ada bersama ibunya. Waktu itu abangnya Amir sedang belajar di UTM Johor. Universiti memberinya hanya 2 pilihan, teruskan ataupun berhenti. Ibunya Rohaya dan adiknya Amar tidak membenarkan Amir berhenti kuliah. Maka si adik, Amar, yang tinggal berdua dengan ibunya, mengubah dirinya, dia mengubah rutin hidupnya, dia memikul tanggungjawab tanpa soal. Dia melakukan perkara yang hampir mustahil boleh dilakukan oleh anak berusia 13 tahun. Dia akan bangun jam 4 pagi, mengurus rumah, memasak makanan untuk ibunya, menguruskan mandian ibunya, meninggalkan makanan di tepi tempat ibunya berbaring. Selesai urusan-urusan itu, awal pagi, sebelum jam 7, dia akan ke sekolah pula untuk belajar. Balik dari sekolah, dia akan uruskan ibunya, kemudian membuat kerja sekolah, kemudian mencuri masa untuk membuat kuih bahulu untuk dijual bagi menampung sara hidup mereka. Ini dilakukan tanpa gagal. Sewaktu kami berkunjung ke flat tanpa lift yang mereka diami bagi membuat ukuran bagi kaki palsu, sumbangan dan tajaan Pro BSN kepada ibunya, pada waktu itu Amar sudah di tingkatan 4, bermakna sudah 3 tahun dia menjadi ketua keluarga. Ketua keluarga adalah status yang dia tulis dalam borang maklumat murid di sekolahnya. Cikgunya mempersoalkan status itu kerana dia hanyalah seorang murid, bukan seorang penjaga. Tanpa sesiapa menyedarinya, Amar telah melakukan 3 tanggungjawab sejak dia berusia 13 tahun. Dia adalah ibu, mengurus rumah, dia adalah bapa, mencari pendapatan, dan dia menjadi dirinya sendiri, seorang murid sekolah. Hakikatnya, Amar bukan sahaja ketua keluarga. Dia adalah Wira yang tersembunyi. Kini, dia adalah remaja yang semakin menampakkan dirinya. Amarul Bahulu sudah menjadi jenama. Dia anak luar biasa dari orang biasa. Tabik hormat untuk Muammar. Kisah kedua, Husin, OKU dari PPR Lembah Subang. Kami kunjungi pada 11 Julai 2019. Duda ini menjaga 5 anak. Apabila dia menjadi OKU, pendapatannya sebagai tukang urut terhenti dan hanya bergantung kepada bantuan dari zakat Selangor sebanyak RM500 sebulan. Keluarga seramai 6 orang ini terpaksa diurus oleh Nurul Solehah 20 tahun.
Dia adalah penjaga kepada bapa dan adik-adiknya, iaitu Muhammad Aiman tingkatan 3, Nur Hidayah darjah 5, Nur Ain darjah 2 dan Haziq di Tadika. Nurul Solehah, anak sulung ini, adalah murid tercicir di tingkatan 4, tanpa pekerjaan, tanpa pendapatan. Dia mengabdikan masa dan tenaga untuk bapa dan adik-adiknya. Melihat keadaan mereka, kami sampaikan amanah bekalan pakaian baru dari penyumbang untuk dia memulakan perniagaan dengan menjualnya di kawasan flat yang padat ini. Moga Nurul Solehah menemui jalannya. Dia juga adalah wira yang tersembunyi. Tabik hormat untukmu, Nurul Solehah. Kisah ketiga, Zaini, OKU dari Felda Jengka. Kami lawati pada 24 September 2019. Dia OKU anggota kaki sejak lahir dan dia juga dilahirkan dengan Down syndrome. Sejak ibu bapanya meninggal, dia tinggal bersama kakak sulungnya, Puan Wati. Puan Wati adalah warga emas, ibu tunggal, dan dia menjaga Zaini, adiknya ini, insan istimewa ini, dengan penuh perhatian. Ini amanah ibu, jelasnya. Dan semua anak menantu Puan Wati amat mesra dengan Mak Usu. Mak Usu adalah panggilan mereka untuk Zaini, ibu saudara mereka yang Down syndrome ini. Kami boleh marah dengan ragam Mak Usu, tapi semua kami tidak akan pernah memukul Mak Usu. Sebab Mak, iaitu Puan Wati, tidak pernah menjentik pun Mak Usu kami. Dan inilah gambaran sifat Puan Wati menjaga adik OKU-nya yang cacat, kaki dan Down syndrome itu. Puan Wati juga adalah wira tersembunyi. Tabik hormat untukmu, Puan Wati. Kisah keempat, Abdul Rahim, OKU dari Butterworth, Penang. Kami temui pada 1 Disember 2019. Dia adalah duda beranak 3. Anak-anaknya tinggal bersama bekas isterinya. Dan apabila dia menjadi OKU akibat kencing manis, kakinya dipotong, dia balik menumpang di rumah lama keluarganya. Rumah ini didiami oleh kakak sulungnya, Puan Rusni. Puan Rusni adalah warga emas berusia 62 tahun dan dia mengambil tanggungjawab menjaga 5 orang cucu sepenuh masa setelah ibu cucu-cucunya ini meninggal. Dan apabila adiknya Abdul Rahim menjadi OKU, dia tinggal bersendirian di flat yang disewanya, Puan Rusni mempelawak adiknya balik tinggal bersamanya kerana dia boleh membantu. Dan kini Puan Rusni adalah warga emas yang menjaga 5 orang cucu yang kehilangan ibu serta menjaga seorang adik dewasa yang tidak lagi boleh berjalan. Puan Rusni, seorang lagi wira tersembunyi yang kami temui. Tabik hormat untukmu, Puan Rusni. Saudara-saudari sekalian, begitulah secebis pengalaman yang kami temui insan-insan biasa yang luar biasa jasanya kepada ahli keluarga yang ditimpa musibah. Semoga perkongsian kisah mereka ini boleh memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah, kami akan membawa kisah ketiga tentang OKU yang berada dalam situasi keluarga yang luar biasa ujiannya. Keluarga yang seakan-akan sudah kelemasan dan pasrah. Mohon anda untuk like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.